Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama alhamdulillah untuk sebenarnya program yang hendak kita lakukan ini, hendak kita buat ini adalah program untuk kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran insya-Allah dengan harapannya adalah untuk pergi kepada setiap surah ini satu persatulah ayat-ayat dia. InsyaAllah mungkin kita akan pergi secara ringkas atau bagaimana insyaAllah kita akan lihatlah. Mungkin kita akan tidak pergi terlalu dalam tapi sekadar orang kata nak touch lah apa tu ayat-ayat ni, mudah-mudahan dia menjadi kata untuk membukalah minda kita ini terutama kepada yang baru-baru berjinak dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ia membantulah untuk kita untuk memahamilah ayat-ayat daripada Al-Quran ni insya-Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan perkara tersebut. Okey, baik, kita nak terus pergi kepada surah yang pertama lah. Jadi surah yang pertama adalah surah kita sebut tahu surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini ada berapa ayat? Dia ada 7 ayat. Sebab tu dia dikenal tadi sebagai apa tu Sabaul Masani. Antara nama dia adalah Sabaul Masani. Bermakna yang dia baca tujuh ayat itu As-Sabaul Masani. Jadi dia dibaca tujuh ayat itu dibaca, bahkan dia dibaca berulang-ulang lah dalam solat. Itu antaranya lah secara ringkas saya terangkan ni, kata bahasa ringkas lah. Jadi surah Al-Fatihah ni 7 ayat. Dinamakan sebagai Al-Fatihah. Kenapa dia dinamakan sebagai Al-Fatihah? Sebab dia bermaksud bererti apa? Pembukaan. So dia seolah-olah sebagai mukadimah penulis. Lah kalau kita dalam buku ni pemukadimah penulis. Tapi cumanya penulis ni yang bercakap ni, yang berbicara ini bukan manusia. Dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita sendiri. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik yang sepatutnya kita teruja lah untuk mengetahui apa yang hendak disampaikan oleh pencipta kita. Jadi pencipta kita membuka surah ini, surah Al-Quran ini, insya-Allah kita akan lihat betapa indahnya susunan yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu Allah sudi hendak berbicara dengan hamba dia. Okey, tayyib. Jadi secara ringkas kita lihat pada surah Al-Fatihah ni dia ada 7 ayat. Dia ada 7 ayat. Jadi surah Al-Fatihah ini kita katakan kalau sekarang kita lihat, misalnya saya rujuk dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ini, antara yang membantu kita untuk proses tadabbur dalam siri kita ini. Jadi dia adalah surah yang pertama lah. Surah yang pertama dalam susunan. Sebab kita tahu selepas Rasulullah, surah pertama yang surah dapat ialah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu, yang di mana suruhan membaca tu. Tapi di akhir tapi apa tu, Allah memberi petunjuk kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril supaya disusun semula ayat Al-Quran ni, supaya apa, disusun semula Al-Quran ni seperti mana yang kita lihat sekarang ni lah. Dalam mushaf kita ni, semua mushaf seluruh dunia pun ini beginilah susunan dia. Jadi surah Al-Fatihah ni maksudnya apa? Sekali lagi, dia maksudnya adalah pembuka ataupun yang mula-mula sekali. Kalau dalam pimpinan Rahman ni dia kata mula-mula sekali. Jadi dia juga dinamakan sebagai apa? Ummul Quran. Ummul Quran bermakna ibu Al-Quran. Jadi dia Ummul Kitab. Dia juga kata sebagai Ummul Kitab, ibu kepada kitab itulah. Kerana apa? Kerana dia mengandungi secara ringkas apa dia, menurut Syekh Basmaih ni, dia kata dasar-dasar yang kerananya Al-Quran diturunkan untuk menerangkannya satu persatu. Jadi dia ada dasar-dasar yang Al-Quran diturunkan. Kenapa Al-Quran itu diturunkan? Allah SWT terangkan dalam surah Al-Fatihah ni. Jadi dia ada banyak nama.
Kalau saya rujuk dalam tafsir Al-Misbah oleh siapa, apa tu, uh, Syekh, apa tu, Ustaz Syekh, Buya, uh, Allahu Akbar, apa terlupa pula nama dia, M. Qurash, M. Qurash Shihab. Nama beliau M. Qurash, bapa Buya, bapa M. Qurash Shihab ni lah. Dia mengatakan bahawa ada banyak nama lah. Ada banyak nama sebenarnya surah Al-Fatihah ni. Apa nama dia? Di mana kita katakan tadi, antara nama dia adalah Sabaul Mathani, yang dibaca berulang-ulang 7 kali. 7 ayat itu dibaca berulang-ulang. Seperti mana kita ketahui, surah Al-Fatihah ni memang sekurang-kurangnya 17 kali kita baca dalam solat kita satu hari kan, yang kita baca sekurang-kurangnya 17 kali. Itu sekurang-kurangnya lah dalam solat wajib untuk kita baca. Baik. Jadi ada banyak nama dia dikenal sebagai apa? Al-Fatihah, umul kitab kita katakan tadi, umul Quran, dan juga Sabaul Masani. Jadi itu. Jadi bila kita lihat kata Fatihah tu datang daripada perkataan akar kata fath, yang bermaksud apa tu, kalau kita lihat, minta maaf, kalau kita lihat perkataan Fatihah itu sendiri, seperti mana kita katakan tadi, dia adalah sesuatu pembukaan. Bermaksud dia adalah satu awal kepada Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, kalau kita baca ikut susunan, so inilah surah dia. Jadi surah ni sangat penting sebab apa? Sebab dia menunjukkan kita pengenalan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Jadi saya tak nak panjang-panjang kepada mukadimah Al-Fatihah ni, sebab banyak sebenarnya tuan-tuan boleh rujuk, tuan-tuan puan-puan boleh rujuk sendiri dalam banyakkan kitab tafsir. Program kita ni kita nak terus kepada ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran inilah, insya-Allah. Okey, semoga Allah izinkan insya-Allah untuk kita melihat surah-surah dalam Al-Quran ni, bila kita katakan secara ringkas, insya-Allah. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, bila kita lihat dalam surah Al-Fatihah, dimasukkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sebagai ayat yang pertama. Ada juga pandangan mengatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim bukanlah ayat yang pertama, tetapi dia dibaca dalam setiap surah kecuali surah Al-Bara'ah, iaitu surah At-Taubah, ataupun dikenal juga dengan sebenarnya At-Taubah, popular dengan nama At-Taubah, atau juga dikenal juga dengan Al-Bara'ah, itu masuk pemisahan. InsyaAllah kalau sampai masanya kita akan bincangkan perkara tersebut. Jadi kita lihat Bismillahirrahmanirrahim ni, ada yang mengatakan bahawa dia bukan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, tetapi dia dibaca dalam setiap surah kecuali surah At-Taubah tadi. Jadi kita lihat itu pandangan-pandangan lah, kita hormati kepada kedua-dua pandangan, tapi kita lihat kepada mushaf inilah. Sebenarnya kita dalam proses tadabbur ni, saya cenderung kepada mengatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim ni bukan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, tapi dibaca dalam setiap surah. Pun begitu kita lihat, kita terimalah dalam mana-mana kita sembahyang, kita terima, kita tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sama ada dalam keadaan kuat atau perlahan, itu adalah terserah kepada kajian kita lah, mengikut pandangan yang insya-Allah yang bagi kita. Kita cuba belajar, kita lihat mana yang lebih mutabar. Tapi bukan ini perbincangannya, kita cuma lihat pada Bismillahirrahmanirrahim ni, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ni. Allah dimulakan surah Al-Fatihah ini, mana-mana surah pun dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi apabila dimulakan dengan basmalah begini, susunan begini, jadi kita dapat lihat bahawa kalau kita lihat surah Al-Alaq itu sendiri pun Allah kata Iqra, Al-Alaq tu Allah kata Iqra, bacalah
rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi bila gitu kita tahu bahawa bila kita baca tu semua itu adalah dengan izin Allah SWT. Sebab tu apa sahaja kalau kita lihat kepada hadis-hadis Nabi sebenarnya, ada Nabi ajar kepada kita setiap perbuatan tu seolah-olah mesti ada dengan ucapan bismillah itu. Bermaksud kita mulakan kehidupan kita ni, apa saja perbuatan ini adalah dengan nama Allah SWT. Bermaksud juga tanpa izin dia kita tak mampu nak melakukan apa sahaja. Jadi bila kita bacakan bismillah, kita mengharapkan kekuatan daripada Allah, kita mengharapkan keberkatan daripada Allah SWT supaya apa yang kita buat itu bermanfaat dan supaya apa yang kita buat itu berjaya. Itu dia antaranya. Jadi kita mulakan dengan bismillah, basmalah itu. Apa sahaja kita lakukan. Hatta kalau Nabi cerita dalam hadis, hatta sampai melakukan hubungan suami isteri itu juga dimulakan dengan basmalah, dengan nama Allah. Apa sahaja. Maksudnya kalau dalam melakukan hubungan tentu apa yang nak dia punya main tu adalah untuk mendapat zuriat besar. Tetapi tidak ada apa pun yang dapat usaha itu hanya usaha dan ikhtiar, tapi izin itu semua dengan izin Allah SWT. Kalau Allah tak izinkan untuk ada zuriat, tidak ada. Kita faham. Kita manusia hanya berikhtiar. Tetapi yang izinkan itu semua Allah SWT. Sebab tu dalam surah Al-Waqi'ah, kalau tak silap, antara bunyi inilah ayat itu secara ringkas bahasa saya. Jadi dia Allah bagi tahu kat kita mafhum dia. Allah bagi tahu apa, adakah Allah tanya kepada manusia, adakah kau yang menanam ataupun aku yang menanam? Lebih kurang macam itulah maksud dia. Maksudnya kalau kita tanam biji benih dalam tanah tu, kan orang petani pesawah tanam tu, siapa yang mengizinkan untuk biji benih itu tumbuh menjadi pokok? Semua itu adalah izin Allah SWT. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi kita tak nak bincangkan apa tu Ar-Rahman Ar-Rahim sebab nanti ada dalam ayat yang ketiga. Jadi kalau kita pegang kepada bahawa Alhamdulillahirrabbilalamin ini adalah ayat pertama dalam Quran, maka kita lihat Allah memperkenalkan zat dia dengan memuji zat dia sendiri. Allah kata Alhamdulillahirabbilalamin. Di mana segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh Tuhan seluruh alam. Jadi bila kata Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan seluruh alam. Jadi bila kita lihat bahawa Allah mengajar kita apa, setiap apa kejayaan yang kita kecapi, apa sahaja yang kita nampak hebat, pujian itu balik kepada Allah SWT. Bangunan itu tinggi, kukuh, semua balik kepada Allah SWT. Kita dapat result yang cemerlang dalam peperiksaan lisan, itu semua adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ucapkan puji, kita puji Allah dan kita syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi segala nikmat tersebut. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi perkataan Rabb itu boleh bermaksud banyak, Tuhan yang memiliki, yang menjaga kita, yang mengawasi. Itu terkandung dalam maksud Rabb itu. Jadi bermaksud Rabb itu adalah Tuhan kita, Tuhan kita. Dialah penjaga kita, dialah memiliki kita segalanya. Rabb itu. Dalam Rabb itu mengandungi kekuasaan, pengawasan, dan juga dia juga mengandungi dalam Rabb itu mengandungi bahawa Tuhan ini mampu menjaga kita lah. Tapi di sini bila kita nak baca surah Al-Fatihah, konteks dia kita nak rasa Rabb ni sebagai Tuhan yang memiliki segala-galanya. Iaitu kalau dalam konsep surah An-Nas, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas tu konteks lain pula. Kita nak lihat Rabb tu dari segi mengawasi kita, menjaga kita, supaya kita tahu bahawa ada yang melindungi kita. Tapi dalam konsep dalam surah Al-Fatihah ni kita nak lihat Rabb ni sebagai apa? Sebagai yang tuan kita, master kita. So kita ni slave. Kita ni tak memiliki apa-apa.
Jadi bila sebut nama Rob ni menimbulkan keturunan sepatutnya kepada kita, dan dia tu memiliki segala-galanya. Apa yang diberi itu hak dia, maka kita kena ucap puji. Kita kena puji Rob ini, Tuan kita ini, kerana dia telah memberi segala-galanya kepada kita. Kurang cara kurang, sikit sama cara sikit, banyak cara banyak. Tapi apa pun kita harapkan keberkatan dalam apa sahaja yang Allah berikan, maka kita puji Allah SWT. Dialah yang apa? Dialah Tuhan seluruh alam. Dalam perkataan, tapi kita dapat lihat juga bila kata Tuhan seluruh alam ni, dialah menjaga. Dia Rob itu sendiri bermaksud juga mengawasi, menjaga, memelihara. Itu dia kata dapat lihat sebenarnya perkataan Rob itu. Jadi apa? Tuhan seluruh alam. Dan seluruh alam ni kalau kita lihat, seluruh alam ini adalah tentu sahaja seluruh alam yang ada dalam alam manusia ini. Kita luaskan juga, maksud juga kepada alam-alam lain juga. Alam gaib, alam jin, alam haiwan, alam-alam cakarewala, semua ini, planet-planet semua ini adalah di bawah pengawasan Tuhan yang memelihara ini, yang maha perkasa ini, yang menguasai segala-gala ini, Rabb ini. Jadi hebat sekali Tuhan yang bernama Allah SWT, yang kita kenal sebagai Allah ni. Tapi belum lagi Allah tak kenalkan zat dia dengan nama Allah tu, melainkan kalau dengan bismillah itu. Bila kita kata ada Allah kenalkan nama dengan Rabb, itu segala puji bagi siapa? Minta maaf tadi, tersilap tadi. Segala puji bagi Allah. So Allah kenalkan diri dia ni, segala puji siapa? Allah. Maknanya akulah Allah. Siapa? Tuhan seluruh alam. Allah bagi tahu begitu sebab apa? Sebab antaranya orang Arab Quraisy sendiri, mereka mengaku menyembah Allah, tapi mereka menyembah selain daripada Allah. Dikatakan kalau tak silap saya, sekeliling Kaabah tu ada 360 berhala kat situ, tu sekeliling Kaabah tu. Tu dia sembah selain Allah SWT. Sebab tu kita kata musyrik, Allah panggil mereka musyrikin, orang yang mensyirikkan Allah SWT. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan semua alam. Dan dia ni kalau kita dengar Rob ni macam gerun dah. Maksudnya bila kata Tuan ni, kadang-kadang dia boleh buat apa-apa saja kepada hamba dia, milik dia. Dia nak zalim ke, dia nak buat apa ke, suka hati dia lah. Tetapi tidaklah begitu. Allah menenangkan kita dalam ayat yang ketiga. Allah kata Ar-Rahmanir-Rahim. Apa tu? Yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dia kata yang maha pemurah lagi maha penyayang. So mestilah nampak ada perbezaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim ni. Bila dalam banyak kitab-kitab tafsir, kita katakan secara ringkas, kita ambil secara ringkas, Ar-Rahman ini untuk siapa? Untuk semua. Tidaklah mengira sama ada orang tu Islam ke, dia kafir ke, dia menentang Allah SWT ke, dia zalim ke, dia baik ke. Semua ada rahmat Allah SWT. Ada rahmat Allah SWT pada mereka semua. Iaitu apa pada kita semua. Iaitu apa? Allah tetap memberi rezeki. Allah bagi mata kepada mereka. Allah beri hidung, telinga seperti mana yang kita ada. Bahkan Allah bagi kemewahan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi sifat Ar-Rahman. Allah bagi kepada semua. Kita kalau orang nak buat jahat kat kita, kita tak tolong dia lah. Biasanya manusia macam tu tak nak kawan dengan dia lah. Allah dia orang mendahaka, memanggil dia macam-macam. Tuduh perituduhan kepada Allah macam-macam pun, Allah masih bagi rezeki, Allah masih bagi peluang untuk mereka yang paling penting untuk bertaubat kepada Allah SWT. Jadi Allah ada sifat Ar-Rahman. Allah juga ada sifat Ar-Rahim. Dia katakan sifat Ar-Rahim ini hanya kepada orang-orang Islam. Ini nikmat apa? Nikmat hidayah, nikmat untuk bertaubat. So, sebenarnya taubat itu boleh kepada orang kafir juga ketika mereka ingin kembali. Baik. Jadi Ar-Rahman ni sifat dia menyeluruh. Dan ada juga mengatakan bahawa Ar-Rahman ni sifatnya di dunia ni lah, Allah bagi semuanya. Ada yang mengatakan Ar-Rahim pula ada sifat untuknya khas untuk umat Islam pula di akhirat, ataupun khas orang umat Islam sahaja. Di mana orang yang Islam ini banyak ganjaran-ganjaran pahala yang Allah berikan, amalan-amalannya dikira sebagai pahala. Ini tu antara secara ringkas lah. Yang penting kita nak ketahui bahawa Allah itu Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Di antara kemurahan dan penyayangnya Allah SWT ini, Allah tidak biarkan kita ini hidup tanpa petunjuk. Itu datangnya Al-Fatihah di pembukaan. Selain daripada nikmat-nikmat yang banyak ini yang Allah akan tanya ni, mata, telinga, kemewahan internet, apa sahaja.
komputer, semua ni, semua kemudahan prasarana yang Allah adakan. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia telah menjadikan segala-galanya di muka bumi ini untuk kamu, untuk manusia. Jadi untuk kita semua. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia telah menjadikan semuanya untuk kalian di muka bumi ini. Maka ini semua nikmat ini adalah akan ditanya. So kita puji Allah SWT dengan rahmat dan limpah kurnia yang Allah beri kepada kita, banyak sekali nikmatnya. Tetapi yang lebih penting ialah apa kalau kita tidak memiliki apa satu apa pun di dunia ni, kita ni orang miskin, orang fakir, apa sekurang-kurangnya kita ada Allah SWT. Apa tu, kita ada petunjuk daripada Allah SWT. Dalam keadaan apa pun kita tetap kekal beriman kepada Allah SWT. Dalam keadaan kita ini ada kelemahan, ada apa sahaja, ada kekurangan, kita tetap tahu bahawa kita boleh kembali sebab kita ada Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dia bagi petunjuk dan hidayah kepada kita, dan yang paling penting petunjuk itu ialah Al-Quran. Mujizat Nabi SAW, Muhammad Rasulullah SAW yang masih kekal sampai sekarang. Itu dia. Jika kita sayang kepada Nabi juga, antaranya adalah kita pergi membaca hazanah yang dia tinggalkan ini. Ini yang kita kena sibukkan, iaitu dengan apa? Dengan peninggalan beliau yang dapat daripada Allah SWT, iaitu Al-Quran. Jadi seterusnya lanjut dia Maliki Yaumiddin. Dia tu apa? Maliki. Dia kata Maliki ini adalah pemilik. Kalau ada juga yang baca dengan qiraah yang pendek saja, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Dia makna raja kepada hari pembalasan. Ada yang kalau ulama yang hebat-hebat tu dia akan bezakan lagi dengan panjang lebar, tetapi kita katakan lebih kurang maksudnya samalah. Raja itu memiliki, dan pemilik kan, semua di dunia ni raja ni dia tak memiliki segala-galanya, dia berkuasa saja. Tapi Allah ni dia pemilik dan dia juga raja. Sebab tu nanti ada mafhum hadis bila Allah nak hancurkan bumi ni, Allah kata aina malik, mana raja-raja tu, mana raja-raja yang di muka bumi yang ada, yang menguasai segala-galanya, yang merasakan mereka ini memiliki segala-galanya. Allah kata kepada manusia, mana raja-raja ni? Ada orang kan dia berlaku zalim di muka bumi ini, seolah-olah mereka tidak akan diadili kelak di akhirat. Maka Allah kata mana ainal malik, mana raja-raja ni? Menunjukkan bahawa Allah itulah sahaja raja yang mutlak. Allah itu sahajalah pemilik yang mutlak. So Allah kata, Allah lanjutkan Maliki Yaumiddin. Allah kata Allah adalah pemilik pembalasan. Kenapa Allah tak kata Allah memiliki alam? Sebenarnya kalau kita lihat ada dah, Allah dah kata tadi. Allah kata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan, pemilik, master. Kita kata antara maksud Rabb ni adalah dia itu memiliki juga. Itu maksud Rabb. Dia Tuan lah. Tuan dia kita ni adalah slave. So apa sahaja dalam muka bumi Allah ni, semua di muka bumi Allah ke di langit, di bumi, semua itu adalah milik dia. So Allah dah bagi tahu dah tadi. Sekarang Allah bagi tahu yang lebih, yang manusia selalu lupa. Sebab ada raja-raja lain di muka bumi Allah ni, ada pemilik. Saya pemilik handphone saya. Begitu, saya memiliki komputer saya. Tapi sebenarnya pemilikan saya tidak mutlak. Satu hari nanti saya akan mati. So semua perkara-perkara ini akan diwarisi oleh orang lain. Bukan jadi milik saya dah. Tetapi Allah SWT pemilikan dia mutlak. So Allah nak bagi tahu bahawa dia itu kekal di dunia, di akhirat. Dia tidak akan mati. Tidak seperti manusia. Maka dia memiliki juga Maliki Yaumiddin. Dia juga memiliki hari akhirat. So Allah bagi tahu, Allah emphasizekan kepada perkara ini, sebab perkara inilah menyebabkan perkara inilah selalu manusia itu lupa. Jadi Maliki Yaumiddin ialah pemilik hari pembalasan. Itu secara ringkas. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seterusnya Allah beritahu kepada kita bahawa Allah ajar kepada kita. Allah ajar kepada kita dalam bentuk doa. Apa dia Allah ajar? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah, hanya kepada engkau lah. Iaitu bila kita kata kepada Allah SWT, Allah ajar kepada kita, hanya kepada engkau lah kami menyembah. Jadi Allah
ajar kita satu pengakuan itu melalui satu bentuk kata-kata orang. Allah nak ajar kita supaya apa, nak Allah menimbulkan rasa, feeling lah macam mana kita ini seolah-olah kita sedang melakukan perkara tersebut. Allah terus bagi tahu dalam bentuk perbuatan terus. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Sebab kita menyembah Allah SWT ni kita tak sembah seorang-seorang kan. Yang paling bagus itu ialah apa, menyembah itu dalam keadaan berjemaah kan. Pahala itu lebih kan. Jadi orang Islam tu bukan hidupnya seorang-seorang. Jadi satu kelompok manusia, bukan satu orang saja yang sembah, sepatutnya semua itu menyembah Allah SWT. Jadi Allah ajar sini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Dan lebih luas lagi maksudnya adalah memperhambakan diri kepada Allah SWT. Itu dia syarat pertama. Mesti apa? Mesti memperhambakan diri hanya kepada Allah SWT. Itu Allah ajar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka selepas kita memperhambakan diri kepada Allah SWT, kerana hakikat sebenar kita ini ada hamba, barulah kita ada hak eksklusif, iaitu apa, untuk memohon pertolongan kepada Allah SWT. Lihat tadi kita mulakan setiap apa perbuatan kita dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tanpa kekuatan daripada kita tak boleh nak lakukan apa-apa. Maka kita memperhambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benar perhambaan. Maka kita pun memohon kepada Allah SWT. Kerana apa? Allah ajar juga dalam surah lain, wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan sabar, dengan solat dan sabar. Jadi nak melakukan ibadah itu sendiri juga bukanlah suatu perkara yang mudah. Nak bangun pagi ke, nak solat, nak subuh ke, bukan senang nak buka mata. Kan? Kita kadang-kadang dengan urusan malam-malam, ada yang buat kerja waktu malam tu, waktu anak-anak dah tidur baru boleh buat selesaikan tugasan-tugasan. Ada yang sama belajar, ada yang ada kerja yang terpaksa buat di rumah. Nak pula sekarang dengan PKP ni, semua kena duduk buat kerja di rumah misal. Maka kadang-kadang sampai lewat malam baru boleh buat, anak-anak dah tidur baru boleh buat. Maka kita terlajak lah, tak bangun, lambat subuh ke apa semua. Itu nampak kita lihat kepada Allah lah kita mohon pertolongan supaya memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah SWT. Kerana hakikatnya kita tak mampu melakukan apa sahaja, melainkan semua itu, kekuatan itu semuanya datang daripada Allah dengan izin dia. Maka lemahlah kita. Nanti tak ada istilah kita nak bangga diri dengan ibadah kita. Semua orang masuk syurga ini bukan kerana amalan dia. Amalan ni sebagai password sahaja. Sebagai untuk kita mencari keredaan Allah. Bahasa kasar dia, bahasa mudah dia, kita kata nak bodek Allah SWT. Supaya Allah sayang kepada kita. Supaya Allah terima kali ibadah ni. Tapi kita masuk ni syurga ni bukan kerana ibadah kita. Kita masuk syurga ini dengan rahmat Allah SWT. Sudi perkenan nak terima persembahan kita ini. Maka kita minta pertolongan kepada Allah SWT. Kalau kita dapat buat ibadah, bukan masanya untuk kita liak tu, untuk unjuk rasa hebat dengan diri sendiri. Kita tak hebat. Semua itu dengan izin Allah SWT. Jadi Allah nak ajar kita Allah nak ajar kita tauhid juga sebenarnya. Allah nak ajar kita supaya apa? Memperhambakan diri, sembah hanya Allah SWT. Nak minta tolong kepada Allah SWT atas perkara yang memang Allah saja yang boleh buat, itu kita mesti minta tolong kepada Allah. Bukan maksud kita tak minta tolong kepada makhluk lain. Tapi kita kena faham, mohon pertolongan kepada makhluk lain atas perkara yang mereka boleh buatlah. Bukan atas perkara-perkara yang ghaib, perkara yang ghaib. Bukan atas perkara-perkara yang ghaib, bukan atas perkara-perkara yang mustahil mereka lakukan, melindungi kita daripada syaitan, daripada jin syaitan ini semua, daripada Quran syaitan ni rejam ni, bukan kemampuan manusia untuk melakukan. Itu semua kita kena minta direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pertolongan manusia itu juga berdasarkan dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun manusia yang membantu kita, misalnya dia yang menjaga rumah kita, security ke apa semua, itu pun semua dengan izin Allah SWT. Boleh saja kita tidur ke,
boleh sahaja dia tak mampu ke, dia ketuk daripada penyompak pencuri daripada belakang ke, kepala dia jatuh ke, mati ke, pingsan ke. Semua itu dengan izin Allah SWT. So pertolongan itu datang dengan izin Allah SWT. Jadi Allah, kita nak minta pertolongan kepada siapa? Kita sembah, kita perhambakan diri hanya kepada Allah, dan kita minta pertolongan kepada Allah SWT dengan keyakinan bahawa pertolongan mutlak itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan kita dalam kita berhambakan diri kepada Allah, dan kita memohon pertolongan kepada Allah, jauhkan terus daripada perkara-perkara khurafat, perkara yang tak tahu benar ke, macam jaga bela ikan puyuh kat rumah ke apa, pakai tangkal ke, jauhkan perkara tersebut. Takut dia membawa kepada kesyirikan, maka hubungan kita dengan Allah SWT itu terputus. Itu yang kita takut sekali. Sedangkan kita ada akses dia adalah password kita kepada Allah SWT ni. Radar kita ni ada dengan apa? Dengan kekal kita memperhambakan diri kepada Allah SWT. Signal kita ni dengan memperhambakan diri kepada Allah SWT, maka kita layak mendapat pertolongan Allah SWT. Yang lebih penting itu, pertolongan itu bukan sekadar di dunia sahaja. Yang lebih penting daripada itu ialah apa Allah sebut pasal ad-din, jadi akhirat tadi. Kita pertolongan Allah itu adalah berkenaan dengan menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Mana manusia itu semua manusia itu melalui titian sirat, kita berdoa kepada Allah agar bantu kita, janganlah kita terjatuh ke dalam lembah api neraka itu. Di dunia juga kita minta tolong Allah, janganlah kita jatuh dalam lembah kehinaan, daripada lembah maksiat, daripada kejahatan. Dalam sekarang dunia moden kita ni, satu klik sahaja kita boleh buat apa sahaja, kita boleh lihat apa sahaja yang kita nak. So kejahatan maksiat tu kita boleh lakukan anytime, buat rumah pun boleh buat, boleh tengok pornografi apa tu. Tapi dengan satu klik ni juga kita boleh lihat kuliah, kita boleh belajar, cari ilmu yang bermanfaat untuk dunia kita, bermanfaat untuk akhirat kita. So satu klik sahaja boleh mengubah, boleh membawa kita kepada rahmat Allah SWT, atau boleh membuat kita jauh daripada rahmat Allah SWT. So Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Baik, saya terlupa nak cerita sedikit. Jadi Allah ni ada banyak nama. Dalam banyak-banyak nama ni, Allah pilih satu nama, dua nama yang Allah nak pilih kepada kita. Allah kata Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Menunjukkan dalam hadis, mafhum hadis kata apa, lebih kurang maksud dia, rahmat aku itu mengalahkan kemurkaanku. So by default Allah ini adalah rahmat. Jadi sangat-sangat malang apabila Tuhan yang maha penyayang ini, Tuhan yang memang sayang kat makhluk dia ni, tiba-tiba kita ini diazab dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Kita sangat-sangat satu tak padan lah kata, dalam keadaan Allah ini memang penyayang, tiba-tiba kita ini diazab Allah SWT. So kita mohon kepada Allah dengan limpah rahmat dia. Kita tahu bahawa Allah ini, kalau ada kita buat dosa ke apa, setinggi gunung ke setinggi langit pun, kita ada Tuhan yang kita boleh kembali. Yang itu sebenarnya kita nak belajar, kita nak ajar anak-anak kita, semua zuriat kita. Bukan soal kita ni akan jadi manusia yang sempurna. Dalam berjalan di muka bumi mungkin ada masa kita terjatuh. Tapi kita jangan lupa bahawa kita ada Tuhan yang maha pemurah, maha penyayang ini, yang sudi menerima taubat kita, dan sudi membantu kita ini untuk apa? Untuk kembali kepada dia. Itu antara adalah banyaklah kita bincangkan. Kerana rahmat Allah SWT inilah ibu gajah semua tidak pijak anak dia sendiri, bapa gajah tak pijak anak dia sendiri. Misalnya macam itulah. Dalam hadis ada dibincangkan perkara tersebut. Satu rahmat dia Allah turunkan ini semua pun kita nampak telah menyebabkan sedangkan ada banyak lagi rahmat Allah SWT lagi yang menanti kita di akhirat. Rahmat Allah di dunia ni pun dah cukup dah menunjukkan rahmat dan kasih sayang dia. Haiwan pun merasai perkara tersebut. Maka malanglah kalau kita manusia ni tidak merasai kasih sayang Allah SWT ini. Sebab by default, kita katakan by default bahasa kita, Allah itu maha pemurah, maha penyayang. Tapi awas, kalau kita tidak mengikut perintah dia, maka kasih sayang itu tidak diberi kepada kita. Kita terputus daripada kasih sayang Allah SWT, maka kita mendapat kemurkaannya. Itu yang kita paling takut sekali. Itu takut kehilangan kasih sayang Allah SWT. Jadi ayat ke-6 terus, ihdinas siratal mustaqim.
Allah ajar lagi dalam bentuk perbuatan kat sini, dalam bentuk perkataan di sini, dalam penyebutan seolah-olah sedang berlaku perkara tersebut. Allah nak ajar supaya dia bukan menjadi sebagai teori saja, tapi dia adalah praktikal. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Terus Allah tunjuk dalam bentuk orang sedang berdoa. Beramai-ramai ini. Maksudnya bukan seorang saja yang memohon kepada Allah. Sebab tu kalau kita lihat dalam surah Ar-Rahman, Allah kata apa? Allah ni sibuk. Sibuk menjawab segala doa-doa makhluk-makhluk dia, hamba-hamba dia ni. Jadi bukan kita sahaja yang berdoa, semua orang pun berdoa kepada Allah SWT. Apa doa yang paling penting? Beri petunjuk. Ihdina, tunjukkanlah kami. Nak tunjuk kami apa? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Petunjuk tu datang dalam banyak. Kalau dalam kehidupan kita ni, petunjuk untuk mencari rezeki, untuk mencari pasangan hidup, untuk mencari kehidupan yang baik, itu juga petunjuk. Tetapi yang paling kita harapkan adalah jalan yang kita lalui ini adalah jalan yang al-mustaqim, jalan yang lurus. Supaya apa yang kita datang ni, kita beribadah ni, adalah seperti mana petunjuk yang datangnya daripada Allah SWT dan dibawa oleh para rasul. Kalau tidak, dia jadi sia-sia. Kita ingat kita telah mendekatkan diri kepada Allah, tetapi jalan itu bukan jalan yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, daripada yang jalan yang diberi oleh Allah melalui para Rasulnya. Maka apa yang kita buat ini sebenarnya tidak mendekatkan kita kepada Allah, lebih menjauhkan kita daripada Allah SWT. Yang itu kita tak nak. Jadi kita nak Allah guide kita. Apa jalan yang terbaik? Kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka jalan itu adalah jalan paling selamat. Kita kata play safe. Jangan pergi kepada jalan-jalan pandangan-pandangan yang membawa, yang tidak selari dengan Al-Quran dan Sunnah, kerana takut-takut jalan itu adalah jalan yang silap. Maka paling selamat untuk kita, khusus seorang awam ini, adalah mengikut betul-betul apa yang Al-Quran itu ajar, apa yang Sunnah itu ajar. Jadi maka itu menyebabkan kita selamat, insya-Allah, di dunia dan akhirat. Jadi Allah jelaskan lagi, Allah tak tinggalkan kita jalan lurus tu jalan yang macam mana. Tengok, dalam dari segi dari segi mukadimah sahaja pun Allah dah ajar kita macam-macam. Cara nak doa, nak kena sembah dia, semua bahawa adanya hari akhirat, semua asas-asas kepada tauhid tu Allah dah ajar kepada kita. Jadi orang yang dikurniakan nikmat itu siapa? Minta maaf. Jadi tunjukkan kami jalan yang lurus tu jalan yang macam mana? Jalan yang siratal ladzina an'amta alaihi. Itu jalan yang apa? Jalan yang orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maksudnya benda ni praktikal. Nikmat itulah satu yang benar. Jalan itu, petunjuk Allah itu adalah benar. Telah pun dirasai oleh orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Jadi Quran ni bukan sekadar teori saja. Tu Allah nak tunjuk kita. Dia bukan teori saja. Ada orang-orang telah merasai nikmat itu. Ada orang-orang yang telah merasai rahmat Allah SWT itu. Jadi apa dia? Kita nak jalan-jalan orang yang telah diberi nikmat. Maka ditafsirkan oleh para ulama, siapa jalan-jalan itu jalan-jalan para nabi, jalan para rasul, dan juga jalan-jalan orang yang beriman serta orang yang beramal soleh. Yang itu. Jadi kita nak jalan mereka ni. Jadi selain daripada kita beriman, kita beramal soleh ialah minta maaf. Jadi kita hendak apa? Kita hendak supaya Allah SWT bagi kita nikmat. Allah tunjukkan kita jalan yang lurus ini seperti mana jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat. Apa nikmat yang kita kata tadi? Nikmat yang paling agung ialah mendapat petunjuk daripada Allah SWT. So siapa yang telah dapat semua ni? Para nabi, para rasul, dan para siddiqin. Orang-orang apa yang siddiqin? Orang-orang yang telah orang-orang yang mengikut petunjuk, orang-orang yang mengikuti petunjuk nabi dan para rasul, dan para syuhada. Itulah sebenarnya yang kita hendak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita minta jalan orang-orang yang telah diberi nikmat hidayah daripada Allah SWT, mereka berjaya di dunia, mereka berjaya di akhirat, kita minta juga supaya Allah jauhkan kita daripada jalan orang yang tak diberi nikmat, iaitu apa? Ghairil maghdubi, bukannya jalan-jalan yang engkau marah, engkau murka, alaihim, atas mereka,
waladdallin, dan bukannya jalan-jalan yang disesatkan, jalan-jalan mereka yang sesat. Ditafsirkan oleh para ulama berdasarkan hadis, mafhum hadis, orang yang dimurkai ini ialah siapa? Kaum Yahudi. Orang-orang sesat itu ialah kaum Nasrani. Kerana apa? Orang Yahudi ni adalah orang yang mengetahui kebenaran sebenarnya, tapi dia sembunyikan kebenaran kerana dengki dia kepada Nabi SAW. Dia tak suka Nabi SAW ni. Dia kata Nabi, dia nak Nabi dia kalangan Bani Israel, daripada keturunan dia juga. Sedangkan Allah dah bagi pun banyak pada Nabi daripada Bani Israel pun mereka bunuh juga pada Nabi mereka. Ada Nabi mereka yang mereka bunuh, mereka tak ikut. Nabi Isa pun mereka tak nak ikut. Mereka tak percaya kepada Nabi Isa. So mereka tahu kebenaran tapi mereka sembunyikan kerana hasad dengki, sombong, jealous. Lain pula dengan orang Nasrani ni. Mereka ini tertipu. Mereka ini tidak tahu, mereka sesat. Mereka sangka bahawa Nabi ni, ada setengah yang menyangka bahawa Nabi Isa ni anak Tuhan, ataupun separuh daripada Tuhan. Macam-macam lah dia punya teori-teori dia. Jadi dia tersesat. Jadi bukan sahaja jalan orang Yahudi dan Nasrani lah. Para ulama yang lain pula menjelaskan bahawa jalan-jalan mana jalan-jalan siapa sahaja yang mengikuti jalan seperti mana Yahudi ini. Kita tak nak siapa mana-mana jalan sekali pun. Tak kira Yahudi pun siapa, kita tak nak jalan-jalan yang orang yang Allah murka, dan kita tak nak jalan orang-orang yang seperti mana orang Nasrani ini, dan jalan-jalan orang-orang yang sesat lah. Tak kira lah dia Nasrani atau siapa sahaja. Jadi dia secara umum meliputi segala-galanya. Jadi sekian sahaja insya-Allah secara ringkasnya apa yang nak kita bincangkan dalam surah Al-Fatihah ini. Secara ringkas-ringkas, mudahan apa yang ringkas ini walaupun sedikit tetapi memberi manfaat dah. Jadi kesimpulannya kita nak katakan bahawa surah ini adalah surah pembukaan. Allah ajar kita supaya memuji zat dia. Apa yang kita dapat ni semuanya dengan rahmat dia, semuanya dengan izin dia. Sebab tu Allah kata Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ar-Rahman dia bagi seluruhnya. Orang yang mendahaka pun dia bagi, yang taat pun dia bagi. Itu rahmat Allah tu luas. Ar-Rahim itu dikatakan hanya kepada orang yang mengikut petunjuk Allah SWT. Dan paling penting ialah apa yang Allah bagi pada umat Islam ialah apa? Pada yang beriman ialah Allah bagi dia petunjuk dan hidayah. Dan Allah itu adalah pemilik dan raja kepada hari akhirat, di mana nanti adalah manusia akan diadili atas apa saja perbuatan dia lakukan di muka bumi ini. Jadi ataupun juga sebenarnya khabar gembira juga sebenarnya. Maknanya segala apa yang kita lakukan di dunia ni, kesusahan yang kita ada sebenarnya sementara saja, nanti kita akan dapat nikmatnya kelak di hari akhirat. Jadi Allah ajar juga kepada kita supaya mohon petunjuk, mohon hidayah, mohon petunjuk daripada Allah SWT. Itu jalan yang lurus. Mohon jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Iaitu seperti mana jalan orang-orang yang telah diberi nikmat pada Nabi, pada para Rasul, pada Siddiqin, dan pada syuhada. Jalan-jalan orang yang mengikuti Nabi dan Rasul, kita mohon dan kita minta daripada jalan, jauh daripada jalan. Bukannya jalan-jalan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang seperti itu, dan bukannya jalan-jalan orang Nasrani dan jalan orang-orang yang sesat, iaitu seperti mana golongan Nasrani dan seperti mana orang-orang yang mengikuti jalan itu. Jadi kita tak nak jalan yang Allah murka, dan kita tak nak jalan orang yang Allah sesatkan. Wallahu a'lam. Itu sahaja kata secara ringkas perbincangan berkenaan surah Al-Fatihah ini. InsyaAllah berikutnya kita akan bincangkan lagi juga secara ringkas daripada surah Al-Baqarah pula. InsyaAllah nanti apabila ada masa, bila ada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sekian sahaja. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita. Apa salah silap itu, kita mohon ampun kepada Allah SWT. Ambillah mana yang baik, tinggalkan mana yang tersalah, mana yang tersasul ke mana yang tak betul, tinggalkan. Ambillah mana yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.